Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 27 Syawal 1443 bersamaan dengan 28 Mei 2022, kita dapat meneruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat-hikayat fiqh yang terpilih. Hikayat yang ke-128. Hikayat yang ke-128 iaitulah kisah Sayyidina Umar dengan Hajarul Aswad di Mekah. Kisah ini sangat menarik para jemaah sekalian. Apa yang menariknya? Sebab dia menceritakan kepada kita tentang bagaimana sikap, bagaimana Sayyidina Umar mendidik masyarakat dalam perkara-perkara yang boleh disalahertikan oleh orang-orang yang tidak mantap kepahamannya tentang akidah. Orang yang tidak mantap kepahamannya tentang akidah, yang tidak kuat kepahamannya, yang tidak hebat dia punya ketahanan dia, maka pada ketika itu kita akan nampak bahawa perkara ini akan terjadi sebagaimana yang berlaku kepada sebahagian masyarakat yang tidak memahami isu akidah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada teks perbincangan. Dia panggil Nasul Hikayah. Nas al-Hikayah. Di manakah Nas Hikayah? An Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala Ra'aitul asla' ya'ni Umar bin al-Khattab yuqabbilul hajara. Abdullah bin Sarjih, dia juga seorang sahabat, tapi sahabat yang kecil, mana yang muda. Aku tengok seorang laki-laki aslak. Aslak ni orang yang tak ada rambut di kepala. Itu dia panggil aslak. Botak kalau kita kat senang. Yang botak. Maksud dia siapa? Maksud dianya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajara, sedang mengucup Hajar Aswad. Hajar Aswad. Dia kucuk Hajar Aswad dan dia berkata, Umar kata apa? Wallahi inni la uqabbiluka. Demi Allah aku kucuk awak. Dia bercakap Hajar Aswad. Wa inni a'lamu annaka hajarun. Aku tahu mu tu batu. Wa annaka la tadurru wa la tanfa. Mu tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltu. Kalau aku tak tengok Rasulullah cium awak, aku tak akan cium kamu. Ini kata Sayyidina Umar. Hadis ini sahih kisah ini sahih dikeluar oleh Imam Muslim. Imam Muslim dalam sahihnya kata di muhaqqiq, kisah Sayyidina Umar kucuk Hajar Aswad ini telah diriwayat oleh ramai imam-imam hadis. Riwayatun kathiratun 'inda a'immatil hadis bi alfaz mutaqaribah. Dengan lafaz yang berdekatan. Maknanya yang penting cerita itu masyhur, kisah itu masyhur, diriwayat oleh ramai ulama hadis. Kita kata alhamdulillah. Baik, kisah ini agak pendek, tapi hikayat dia panjang. Yang pertama kita akan pergi kepada dilalatul hikayah, dilalatul qisah. Kisah ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan minas sunnati taqbilul hajar aswad. Termasuk dalam sunnah, iaitulah mengucuk Hajar Aswad. Siapa dia pergi Mekah, kalau dia mampu, aku cucuklah Hajar Aswad. Dia kata, aku tak mau ini batu. Umar lebih warak daripada awak lagi. Umar kata, aku cium. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kucuk hei batu Hajar Aswad. Maka jadi kita sunat kita kucuk. Mana kucuk ni dengan mulut. Tapi tak bunyi. Jangan bunyi.
Cium saja. Atau lamsah. Mana kalau kita tak mampu nak kucup, kita gosok dengan tangan. Kemudian kita cium tangan kita. Awil isyarah ilaih, ataupun kita isyarat. Maknanya bila kita nak mula tawaf contohnya, kita pergi dekat rukun Hajar Aswad, kita kata bismillah Allahu Akbar. Isyarat je. Maknanya darjat yang paling tinggi cium, yang kedua gosok dengan tangan, yang ketiga isyarat. Jadi kita ni di zaman orang ramai ni, isyarat lah yang paling masyhur sekali. Yang mampu kita buat apa dengan isyarat je lah. Baik. Minal mawdu'atil lati tusar, di antara tajuk isu yang dibincangkan dalam kisah ini, yang pertama, mari kita kenali Abdullah bin Sarjis. Sahabiyun lakinnahu yu'addu min sigharis sahabah. Dia ni sahabat, tapi dia termasuk dalam sahabat yang muda, kecil. Kerana itu kata di Asim Al-Ahwal, dia tengok Nabi SAW tapi dia tak lama, tak sempat bersahabat kerana dia muda, kecil lagi pada waktu itu. Tapi oleh kerana dia sudah beriman, maknanya kriteria sebagai sahabat yang kita kena kata dia radhiyallahu anhu itu ada, cuma dia panggil sahabat kecil, sigharus sahabah. Baik. Faqad sahha, telah ada riwayat yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam istaghfaralah. Nabi kita minta ampun baginya, minta ampun kepada Abdullah bin Sarjis. Wa akala ma'ahu khubzan wa lahman. Nabi pernah makan bersama dengan dia pernah makan bersama dengan Nabi laham, daging dan juga roti. Wa dara Abdullah khalfahu. Abdullah duduk jalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pernah tengok di atas bahu Nabi ni khatamun nubuwah. Cop tanda khatam an-nubuwah di atas dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa muzaniyun nasab. Dia panggil Muzani. Muzani nama kabilah dia. Daripada Khulafa Bani Makhzum. Dia sempat meriwayatkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sendiri atau melalui kisah Umar seperti dalam kisah ini, dan juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an jami'is sahabah. Akhirnya dia tinggal di Basrah, wa ummira, panjang umur dia sehingga dia sempat kepada pemerintahan Ban Abdul Malik bin Marwan, Bani Al-Almawiyah. Dan dia mati di Basrah pada tahun 80-an, mana 80 lebih, dan dikebumikan di Basrah. Riwayat dia banyak dalam kitab-kitab hadis, alhamdulillah, termasuk dalam Bukhari. Alhamdulillah, itu Abdullah bin Sarjis. Adapun sahibul qissah, watak utama dalam kisah ini siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab. Umar kita dah dengar banyak kali dah cerita dia. Amirul Mukminin, sahabat Nabi dan bapa mertua dia kahwinkan anaknya Hafsah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang daripada menteri kanan Nabi, seorang khalifah yang adil, yang zahid, al-fatih, yang sempat membuka banyak negeri-negeri zaman pemerintahan Umar, asyhahid, dan dia sendiri mati syahid, dibunuh oleh seorang penjahat nama dia Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, alaihi minallahi ma yastahiq. Allah Ta'ala lah jatuhkan hukuman yang setimpal ke atas Abu Lu'lu'ah yang membunuh Sayyidina Umar. Jadi dari sudut fizika Sayyidina Umar ni aslak. Aslak mana tak ada rambut. Botak dia rambut dia. Dia punya botak. And ajlah dia kata rambut di jambang dia pun tidak banyak. Tidak pasal jenis orang bulu, tidak. Sayyidina Umar ni tidak jenis berbulu orangnya, tak banyak sangat. Kana Umar mahiban, sangat digeruni oleh orang. Orang tengok Umar takut. Orang tua pun takut, orang muda pun takut, sehinggalah terkenal Sayyidina Umar ni dengan kehebatan dia menyebabkan orang takut dia, orang gerung pada dia. Allahu Akbar. Orang nak jumpa Sayyidina Umar ni fikir banyak kali. Ini ada cerita sini, seorang perempuan jumpa Sayyidina Umar, bila dia jumpa dia nak panggil Umar pun salah nama.
Cakap pula terketak-ketak, gagak-gagak dia. Itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Cukuplah. Umar ni sangat-sangat masyhur. Kita nak ambil kepada kisah kita. Isu yang ketiga, warada fil hajaril aswadi ahadith wa aqwal katsirah. Kisah Hajar Aswad ini terdapat banyak hadis-hadis dan juga pendapat-pendapat yang begitu banyak. Ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Jadi kata tuan pengarang kita ni, kita akan ambil maklumat-maklumat, riwayat-riwayat yang sahih. Kerana masa kita sangat terhad, kita pun bukan nak kumpul semua hadis tentang Hajar Aswad. Ada sebuah kitab, nama kitab dia Al-Hajarul Aswad, yang dikumpulkan hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya oleh seorang syekh, nama dia Said, Sin Alif Hamzah Dal, Said Bagdas. Said Bagdas. Alhamdulillah saya berjumpa dengan Syekh Said waktu ana pergi umrah sebelum Covid dulu, sebelum PKP dulu. Waktu kita sampai di sana, beberapa orang ulama-ulama besar yang wujud di Madinah, minal muhaqqiqin wa ulama hadis berkumpul. Alhamdulillah tasyarrafna, kita juga dijemput untuk bersama dalam majlis ilmu. Jazahumullahu khaira kepada syekh yang telah menyusun majlis tersebut. Jadi ana jumpa dengan Said Bagdas, kita juga mengatakan kitab dia tu ana rujuk, dan termasuk dalam rujukan asas kepada kitab kita ni Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Kitab Makkah Al-Mukarramah ni kitab yang tuan-tuan yang nak pergi Mekah jangan lupa cari kitab ni, sebab kitab ni menarik. Dalam dia banyak kisah-kisah yang kita sebut tentang Hajar Al-Aswad dan juga Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Kitab ni orang panggil comel lah. Kalau tuan-tuan nak pergi haji ke, nak pergi umrah ke, boleh dapatkan kitab. Nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dalam tu ana tulis kisah Hajar Aswad ni dengan hadis-hadis yang kita ada di sini, dengan kisah-kisahnya dan juga sejarah-sejarahnya. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dan tuan-tuan juga jangan lupa satu lagi kembar dia, jangan tinggal, nama dia Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Ini kembar dia, kembar kepada Mekah. Sudah tentu dia ada Madinah. Kita tak boleh pergi Mekah saja, kita kena pergi Madinah sekali. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah, kita dapat berkhidmat untuk dua tanah haram melalui dua kitab yang ringkas ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, dalam hadis yang sahih riwayat oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, nazalal hajarul aswadu minal jannah. Hajar Aswad ini turun daripada syurga, batu ni daripada syurga. Wa huwa ashaddu bayadan minal labani, putih, lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khataya bani Adam, tapi dia jadi hitam dengan sebab apa? Dengan sebab dosa-dosa anak Adam. Allahu Akbar. Hei anak Adam, dengan sebab dosa kita, dia jadi apa? Jadi hitam, batu yang putih. Bagaimana dengan hati kita? Hati kita yang sudah hitam, dihitamkan lagi dengan dosa-dosa kita, maka berkarat hijau lah kita punya hati para jemaah sekalian. Baik, hadis ini rawahu isu yang keempat, Hajar Aswad akan menjadi saksi kepada orang yang mengucupnya, atau orang yang menggosoknya, atau orang yang datang kepadanya. Siapa dia pergi Mekah, dia pergi Hajar Aswad, kalau dia dapat kucup, alhamdulillah. Kalau tak dapat kucup, kita isyarat Allahu Akbar. Ataupun kita boleh gosok, kita kata alhamdulillah. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi kita bersabda, wallahi la yab'atsannahu Allahu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan bangkitkan Hajar Aswad ini, lahu ainani yubsiru bihima. Hajar Aswad akan ada dua biji mata yang dia boleh tengok orang. Walisanan yantiqu bihi, dia ada lidah yang dia boleh bercakap. Masya Allah, Hajar Aswad boleh bercakap. Yashhadu ala man istalamahu bihaqqin, dia akan menjadi saksi kepada mana-mana orang yang datang kucup dia dengan benar. Mana dengan benar tu dia pergi
cucuk kerana sunnah Nabi SAW, bukan kerana buat khurafat, bukan pergi buat benda-benda yang pelik-pelik yang tidak dianjurkan oleh syariat. Maka ini dia panggil kelebihan yang begitu besar. Kita kata alhamdulillah. Hadis ini rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Darimi bisanadin sahih. Maknanya dua kelebihan. Pada zaman Sayyidina Umar, baik isu yang kelima, pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Islam sudah kuat. Istaqarra al-Islam. Aqidatut tauhid sudah mantap. Maknanya kalau Sayyidina Umar tak meletak kebimbangan pun kita rasa logik. Sebab dah berapa puluh tahun dah Islam. Pemerintahan Islam pun sudah luas. Maknanya kita bukan lagi duduk dalam ketakutan, kita sudah duduk dalam suasana yang begitu harmoni. Tak takutlah lagi kan. Tapi habis apa yang kita nak buat? Kenapa Sayyidina Umar buat macam tu? Walaupun mantap, tapi ada orang yang baru masuk Islam. Bila Sayyidina Umar pergi buat pembukaan kota-kota, bandar-bandar di Basra, di Iraq, di mana-mana kawasan di Parsi, sudah tentu ada orang yang baru masuk Islam. Kalau bahasa kita orang Malaysia ni, ada mu'allaf. Ada orang baru masuk Islam, sudah pastinya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sengaja dia bercakap dengan Hajar Aswad pada musim tawaf. Sudah pasti ramai orang di situ. Ramai orang di situ. Umar nak tasbit al-aqidah fi azhanin haula'i, nak menguatkan akidah dalam telinga orang-orang yang datang, orang-orang yang baru masuk Islam, orang yang sudah Islam, supaya mereka mantap kepahaman. Maka Umar mari cakap dengan batu, inni a'lamu annaka hajar. Umar kata, batu, aku tahu mu tu batu. Wa annaka la tadurru wa la tanfa. Mu tak boleh beri mudarat, tak boleh beri manfaat. Mu batu. Tapi kenapa aku kucup? Sebab aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kucup, bermakna sudah mesti di sana sudah terdapat kelebihan fadilah yang tersendiri yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada tempat yang tersebut. Alhamdulillah. Ini dia panggil pentingnya kita jaga akidah ummah supaya jangan main-main dengan akidah ummah. Hari ini kita tengok macam-macam. Dalam video, dalam TikTok sudah keluar. Ada kumpulan yang pergi naik ke telaga Tok Ayuh lah. Kan? Pergi, kono-kono air telaga ni, macam-macam boleh pergi. Kita kata ini semua, kalau pihak pemerintah tak ambil tanggungjawab, menyekat daripada awal, dia akan jadilah tempat khurafat yang membahayakan akidah ummah pada masa sekarang dan masa akan datang, wal'iyazubillah. Tengok Sayyidina Umar awal lagi dia sekat supaya tidak timbul isu yang la yuhmadu uqbah, yang tidak dipuji akibatnya di akhir nanti dengan sebab perbuatan yang tidak baik yang dibuat oleh masyarakat kalau dibiarkan sedemikian. Baik. Selesailah kita beberapa kelebihan Hajar Aswad dan cara nak kucupnya. Baik, yang keenam, minas sunnah. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabda at-tawaf, kita kena mula tawaf daripada Hajar al-Aswad. Mana kita nak tawaf ni, kita mari Hajar Aswad. Hajar Aswad macam ni kan. Bucu ni dia Kaabah ni ada 4 penjuru. Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Dia macam ni. Hajar Aswad, Iraqi, Syami, Yamani. Jadi kita kena mula tawaf kita daripada mana? Daripada Hajar Aswad di sini. Mana kita pergi dekat Kaabah, kalau boleh kucuk, kucuk. Tak boleh kucuk, gosok dengan tangan. Tak boleh, isyarat. Bismillah Allah. Cuma kita tawaf atas ke, tawaf waktu orang ramai ke, macam mana kita nak kucuk? Nak pergi dekat pun tak boleh. Maka ketika itu kita kena apa? Kita boleh dengan isyarat. Isyarat Bismillah Allahu Akbar. Sebagaimana Ibnu Umar kata, qala ra'aitu, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Mekah, hina qadima Makkah izastalama ruknal aswad. Nabi kita mula dengan nak tawaf, dia pergi istilam, pergi kucuk Hajar Aswad. Awal ma yatufu hina yaqdum. Mana Nabi kita permulaan tawaf, kemudian yakhubbu thalathata atwaf minas sab'i. Dia berjalan, orang panggil berlari anak.
3 pusingan yang pertama. Lompat-lompat sikit jalan. Sebab apa lompat? Ini tuan-tuan boleh tengok dalam buku Mekah ni. Puncanya kerana Quraisy nak kacau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quraisy cuba nak attack Nabi, nak khianat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah supaya berjalan lompat, nak tunjuk kekuatan, dan kita buka ittiba, kita buka bahu kanan. Buka bahu kanan. Kaabah belah kiri. Kalau nak hormat Kaabah kena buka sini. Tak, kita buka bahu kanan. Sebab apa kita buka bahu kanan? Sebab kita nak tunjuk kepada siapa? Kepada Quraisy. Insya-Allah kisah bahu kanan ini dalam siri akan datang. Jangan lupa tuan-tuan nak dengar kenapa kita tawaf buka bahu kanan. Kenapa jalan lompat? Dalam siri akan datang insya-Allah. Malam ni tak sempat. Malam ni kita teruskan dengan sunnahnya macam tu. Mula Hajar Aswad, kucuk dia atau isyarat, kemudian kita berjalan 3 pusingan dengan lompat. Hadis dalam Muslim dan hadis Jabir radhiyallahu anhu juga, hadis Jabir yang panjang dalam hadis dalam kisah Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ra'aitu Rasulullah ramala minal hajari hatta intaha ilaihi. Nabi kita mula Hajar Aswad dan dia berjalan rencak 3 pusingan yang pertama. Alhamdulillah. Jadi di antara bacaan, bila kita lepas kita kucuk Hajar Aswad atau isyarat Hajar Aswad, elok kita baca bacaan yang dibaca oleh Ibnu Umar. Daripada Nabi kita tak dengar, tapi kita dengar bacaan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia kata apa? Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba'a sunnata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Summa yusalli ala Nabi, kemudian kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, asar ini menunjukkan bahawa ada bacaan-bacaan yang diambil daripada sahabat. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Panjanglah doa tu. Wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca. Kemudian kita baca doa apa yang kita nak baca dalam tawaf. Terpulang kepada kita, kalau nak cari doa maksur yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agak sukar kerana tidak ada. Tak banyak. Ana duk perhati para jemaah sekalian, tempat-tempat yang mustajab doa, tempat-tempat yang besar seperti tawaf dekat Kaabah, sa'i, waktu kita pergi ke Arafah, yaum Nafahatur Rahman, limpahan rahmat Allah Taala begitu luas. Tapi tak ada pula bacaan-bacaan yang menunjukkan Nabi kita baca di situ panjang-panjang. Sebab apa? Kita nampak Nabi SAW nak kita berdoa, bukan sekadar membaca doa. Ingat tuan-tuan, Nabi kita nak kita berdoa, bukan sekadar membaca doa. Doa minta apa yang kita nak. Khairayid dunya wal akhirah. Baiklah. Isu yang ketujuh, yustahabbu lahu. Elok kalau kita boleh tawaf dekat dengan Hajar Aswad. Tuan-tuan kena ingat, kita ni jangan terlalu guna otak sangat. Tempat yang afdal dalam tawaf dekat dengan Kaabah, walaupun langkahnya tak banyak. Kalau kita nak mikir dengan otak kita, tempat jauh lagi bagus, lagi banyak langkah, lagi banyak sebab Nabi kata setiap langkah yang kita pergi, setiap langkah yang kita angkat, yang kita letak kaki semuanya berpahala. Tiba-tiba di sini dekat Kaabah lah. Kita kata macam kita solat juga, dekat dengan imam sah yang pertama itu lebih besar dia punya pahala daripada sah yang belakang. Wallahu alam, itu para ulama kata. Jadi di sini hendaklah kita dekat dengan Kaabah, dekat dengan Hajar Aswad, sebagaimana kata Ibnu Umar, hawatil afidatu ilai, hati kita rindu kepada Hajar Aswad dengan Kaabah ini. Fa uridu an yakuna fuadi ma'ahum, aku nak hati aku ni bersama dengan orang-orang yang rindu yang sedang tawaf mengelilingi Kaabah ini. Allahu akbar. Tapi Ibnu Abbas dia tak suka dekat-dekat. Kalau orang ramai dia tak suka muzahamah. Muzahamah ni bersibuk dekat itu, tak mahu. Ibnu Abbas kata la yu'zi wa la yu'za. Jangan kamu menyakiti orang dan jangan orang menyakiti kamu. Jauh sikit tak apa. Yang pentingnya kita kena tengok suasana lah.
Tengok suasana, tengok keadaan. Kalau suasana tu kondusif, kata orang, elok, tak apa ramai sangat, kita dekat. Tapi kalau jam sangat-sangat, jauh sikit. Itulah ajarannya. Imam Ahmad meriwayat daripada Sayyidina Umar, pernah Nabi kita berpesan kepada Umar, "Ya Umar, innaka rajulun qawi." Umar, mu ni seorang laki-laki yang kuat. La tuzahim 'alal hajar fatu'zi dhaif. Mu jangan rempuh nak pergi kucuk atas suat, nanti kamu menyakiti orang yang lemah. In wajadta khalwatan fastalimhu. Kalau kamu dapat ruang, pergi kucuk ajar aswad. Wa illa fastaqbilhu. Kalau tak boleh, kamu ada ke arah hajar aswad, fahallil wa kabbir. Ini kita isyarat, ya Allahu Akbar, jalan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita, tuan-tuan dan puan-puan yang pergi haji zaman kita ni, memanglah ramai orang. Nak dapat kucuk ajar aswad bukan senang, tapi kita kena usaha. Kita kena ada semangat untuk nak kucuk ajar aswad. Ramai ya, saya bawa jemaah haji yang boleh kucuk ajar aswad beberapa kali musim haji. Saya tanya dia, apa, macam mana anda buat? Dia kata, anak mula-mula sampai Mekah, dengan ni tip ni tuan-tuan. Mula-mula sampai Mekah, saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku ini tetamumu. Engkau panggil, engkau seru, aku datang. Maka rezekikanlah aku menyempurnakan cita-cita hajatku lagi, iaitulah nak kucuk ajar aswad. Hai, dia kata, Masya Allah, aku pergi je, tengok orang bersombak ni, kita pun pergi dekat, tiba-tiba orang terbuka lorong, orang rempuh saya, sampai ke hajar aswad. Masya Allah, tabarakallah. Kalau duduk main, payah. Jam, orang ramai, memang balik sajalah awak. Awal-awal lagi dia letak halangan di hadapan. Jangan. Kita kena cuba letak depan mata kita tu, pertolongan Allah Azza wa Jalla, rezeki Tuhan nak bagi kepada siapa boleh. Adalah kawan-kawan kita yang dapat beberapa kali. Tapi awas, di sana ada sindiket. Sindiket ni orang dia akan mari dekat. Dia kata, "Bapak, Ibu mau kucuk?" "Mau." "Ikut kami." Dia 4 orang, 5 orang, dia akan kepung kita, likung kita. Dia rempuh orang, dia bawa masuk. Tapi lepas kita kucuk aswad, ingat, 400, 500 kena kasih. "Oh, saya tak buat duit." "Tak apa, di mana hotel? Kami ikut." Ikut. Ataupun dia bawa pergi ke bank, ATM, cari saraf, nak ambil duit. Hoi, jangan main. Itu dia panggil geng-geng scammer. Scammer di Mekah ni pun besar juga. Tuan-tuan berhati-hati dengan scammer Hajar Aswad. Nama dia scammer Hajar Aswad. Jangan duk main-main. Hei dunia nak kiamat. Scammer di mana-mana. Scammer melalui agama. Scammer yang nipu orang. Scammer yang duduk kacau majlis ilmu orang. Setiap kali ada live, ada je dia kat situ. Duduk dakwah dia susah. Boleh pula dia, semua kuliah orang dia boleh pergi. Masya Allah, kita kata rajanya dia. Baik. Isu yang ke-8, wa nahnu nutabi'us sunnah. Kita akan ikut sunnah Nabi SAW dalam mengucuk ajar aswad ataupun menggosoknya atau isyarat. Sebagaimana Sayyidina Umar mengatakan, aku tengok Nabi buat, SAW, aku buat. Jadi kita pun, tak usah kata apa lah. Kenapa batu? Nabi buat, aku buat. Itu je kita kata senang. Iqtida bin Nabi SAW. Maka kita akan selamat insya-Allah. Jadi oleh kerana Nabi kita ajar dengan cara yang tersendiri, kita pun buat jugalah kucuk ajar aswad dengan cara yang diizinkan oleh syarak. Jangan lebih-lebih. Ni macam-macam kita ni. Ada setengah orang tu waktu nak sa'i, dia nak atas bukit Safa, duduk lambai-lambai. Lah, kita bukan interaksi dengan batu. Kita berinteraksi dengan Rabbul Bait, dengan Tuhan Hajar Aswad. Maka bila kita naik atas bukit Safa, kita berdoa. Angkat tangan berdoa. Kiblat kitanya Kaabah lah. Kita berdoa, Allahumma pilih. Bukan duduk lambai-lambai. Dia kata, Ustaz, ada orang ajar saya suruh lambai-lambai. Kata, la, tidak adalah sunnah. Main lambai-lambai itu tidak ada. Main lambai-lambai tidak ada. Yang adanya sekadar kita berdoa, menghadap ke arah kiblat, itu di dalam syariat. Maka
Kita jangan buat lebih daripada apa yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla. Isu yang ke-9, min azamatil Islam, di antara keagungan Islam, keindahan Islam ini, apabila dia sudah terpasak dalam hati, mantap akidah, maka ketika itulah Umar ajar, batu, mu tak boleh beri mudarat, kamu juga tidak boleh mendapat manfaat. Jadi kita kena belajar di sini. Kena belajar dengan akidah yang mantap daripada apa yang diajar oleh Sayyidina Umar. Jangan duduk bawa orang pergi cari telaga tok ayah lah, pergi kubur tok wali tu, tok wali ni, kan? Saya seronok tengok satu cerita. Orang tu pergi jumpa dengan kubur wali. Dia kata, tok ayah, tolonglah bantu saya ni, saya sakit. Jadi jawab dia orang jaga kubur, tok ayah mati pun sakit ni. Dia mati kerana sakit. Mungkin minta suruh dia sembuh penyakitmu. Lah balik pergi cari hospital. Pergi cari ustaz-ustaz tok bomo yang lebih menyelamatkan kamu. Jangan duduk buat benda-benda yang pelik-pelik, yang ajaib, jangan. Maka zaman dulu puak-puak kafir ni, puak-puak musyrik ni, bila dia pergi mana-mana tempat, berhenti satu tempat, dia akan ambil 4 biji batu. 4 biji batu. 3 dia buat, orang Kelantan kata tuku, mana buat tapak. 1 letak atas ni. Jadi yang 1 tu lah yang dia sembah. Bila nak pergi dia tinggal je. Nanti cari jumpa batu lain, sembah batu lain pula. Kita kata itulah kecerdikannya mereka. Isu yang ke-10, wa minal ajab, di antara benda pelik, benda ajaib, kita yang duduk di kurun yang ke-20 berapa dah ni? 22 dah ni. Nak kata apa? Setelah zahirnya Islam sudah berapa 15 kurun yang lalu, Islam telah tersebar di seluruh dunia melalui media-media yang ada. Tapi masih lagi ada orang yang sembah batu, sembah kayu, sembah lembu, sembah apa-apa saja yang atas dunia ni nak sembah, dia sembah ya. Apa benda? Kita mengatakan isu Hajar Aswad ini isu akidah, isu mantapkan akidah. Karena itu tuan-tuan, penting sangatlah kita cari buku kita ni, Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah, supaya kita dapat kepahaman yang baik, insya-Allah. Ada satu di Facebook saya, makalah tuan-tuan tengok, tajuk dia antara dua batu. Antara dua batu. Satu dia panggil batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad ini batu yang dikucup oleh Nabi SAW dan diikuti oleh para sahabat. Sayyidina Umar sendiri telah mengisytiharkan. Maka kita boleh buat. Boleh kita kucup dia, boleh kita sentuh dia, boleh kita cium dia. Tapi dia tak memberi manfaat, tak beri mudarat. Cuma ada kelebihan hadis, seperti yang disebut dalam hadis tadi, Hajar Aswad nanti di akhirat Allah Ta'ala bangkit, dia ada mata, ada lidah, dia boleh bercakap, dia boleh kenal. Orang ni cium aku, mari sini. Dia bagi syafaat. Itu di akhirat. Adapun sekarang, tak ada apalah dianya. Sekarang ni duduk main batu situ. Tapi satu lagi batu dekat Kaabah. Batu ni disebut dalam Quran. Allah kata apa? Fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim. Fihi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim. Dekat Kaabah itu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, di antaranya makam Ibrahim. Apa dia makam Ibrahim? Makam Ibrahim ini tapak kaki. Batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim sewaktu dia bina Kaabah. Jadi batu terlembut, kaki Ibrahim masuk dalam tu, macam sarung, macam kasut. Sekarang ni batu tu ada. Dalam buku yang ada gambar, ada cerita dia. Tuan-tuan tengok. Maka, batu tu masih wujud sampai sekarang. Dia letak dalam cermin lah. Kalau tak dalam cermin, yang gosok dia orang habis dah, kosong dah batu tu. Bezanya, ini dekat Kaabah, Hajar Aswad, kucup, gosok, istilam, isyarat. Batu makam Ibrahim tidak digosok, tidak disentuh, tidak disyarat. Maka kita jangan pula pergi gosok sebab ni. Aku nak gosok pak ni macam mana? Lah. Aku nak gosok ini macam mana? Tidak ada gosok di sini. Sebab Nabi tidak gosok. Walaupun dia disebut dalam Quran, fihi ayatun bayyinah maqam Ibrahim, disebut namanya, tapi dia tidak digosok, tidak dicium. Itu dah kata orang, berbeza antara dua batu.
Maka dengan ini para pelajar, para jemaah sekalian, kita jangan mudah-mudah. Jangan mudah-mudah ajar kepada manusia benda yang pelik-pelik, benda yang ajaib-ajaib, jangan. Nanti orang buat benda khurafat, kita susah nak buat. Jadi saya mengharapkan sangatlah pihak kerajaan bertegas dengan tempat-tempat yang boleh membawa khurafat. Macam di kubur besar di pulau besar tu. Macam di kubur Tok Ayuh, telaga Tok Ayuh, nampak macam dah mula pelik. Baru ni ada perarakan nak pergi cari kubur Tok Kenali, telaga Tok. Ini semua kalau tidak diberi kepahaman yang baik, dia akan bawa kepada khurafat. Jadi itu sebabnya kita disuka benda-benda sejarah, suka. Saya kalau tak suka benda sejarah, anda tak tulis buku-buku sejarah macam ni yang begitu besar. Tapi kita suka benda sejarah. Cuma kita takut, kita bimbang, takut salah disalah artikan oleh orang. Benda-benda sejarah tu mula-mula tempat sejarah, akhir sekali jadi tempat khurafat, tempat pemujaan dan tempat-tempat yang tidak baik. Maka kerana itu, jagalah akidah anak-anak kita. Kalau kita hantar anak mengaji ke tempat akhir, setiap tahun duduk berpesta di kubur je, itu akhir sekali budak ni jadi edik, jadi ketagih dengan tengok je kubur, selalu pergi gosok lalu. Pergi bergendang kat kubur. Macam-macam dia punya kerana, kata orang ketagih tengok kubur gosok lalu, bawa gendang lalu, pergi gosok, pergi duduk minta benda-benda yang pelik-pelik, jangan. Jadi tajuk dia menarik antara dua batu. Batu Hajar Aswad, oleh kerana Nabi gosok, kita ikut. Makam Ibrahim, Nabi tak gosok. Tuan-tuan jangan duduk gosok, kerana itu bukan tempat untuk digosok. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita yang ringkas-ringkas ini dalam kisah Sayyidina Umar dan Hajar Aswad. Kita mengatakan Umar ni di antara sahabat yang sangat tegas. Dia tengok benda-benda yang boleh membawa kepada khurafat, bawa kepada salah faham, maka Umar akan hapuskan. Kalau kita belajar dalam kitab ilmu usul al-fiqh, dia panggil Sadduz Zara'i. Sadduz Zara'i ini menyekat lorong jalan yang boleh membawa kepada kerusakan. Dalam Islam ni contohnya, diharamkan zina. Lorong nak sampai ke zina, pergaulan bebas. Tengok kepada orang perempuan yang bukan mahram, makan benda yang memabukkan, yang akhir kali jadi pening, bawa kepada benda. Maka lorong-lorong yang boleh membawa kepada perzinaan ditutup. Haramnya pergaulan bebas laki-laki dengan wanita, haramnya tengok kepada orang perempuan yang bukan mahram. Jadi ini semua dia terpanggil pintu lorong. Maka dalam akidah sama juga. Kalau kita kata tempat ini boleh menyebabkan orang akan pergi kepada benda yang tidak baik, jangan sekali-kali kita biarkan, nanti dia akan menjadi benda yang tidak baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kisah yang ke-129, cerita apa sebabnya kita kena buka bahu kanan dan jalan lompat-lompat sewaktu tawaf. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.